Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kembali dengan Cikgu Nurul. Kita masih lagi dalam bab 8, kinematik gerakan linear dalam subtopik 8.3, pengamiran dalam kinematik gerakan linear, video ketiga. Okey murid-murid, jadi kat sini kita ada dua perkara lah, berkaitan dengan pengamiran. Di mana yang pertama adalah menentukan dan mentafsir halaju ketika suatu zarah daripada fungsi pecutan. Jom kita tengok. Murid-murid, sekarang ni, sebelum ni kita belajar pembezaan. Pembezaan di mana pergerakan kita daripada sesaran pergi ke halaju, pergi ke pecutan. Jadi kat sini kita guna pembezaan. Kat sini pembezaan. Saya tulis kat sini. Sini adalah pembezaan. Sini pun pembezaan. Tetapi proses kalau kita ada fungsi pecutan, kalau kita nak tukar kepada fungsi halaju ataupun kita ada fungsi halaju nak tukar kepada fungsi sesaran, proses terbalik. Kita buat pengamiran. Pengamiran. Jadi murid-murid jangan lupalah macam mana pengamiran. Macam mana pengamiran? Kita refresh balik. Cikgu bagi contoh lah. Kalaulah kita ada dy dx sama dengan 4x kuasa 3 tambah 5x tambah 4. Contohnya. Pengamiran adalah di mana kita integrate dia, kita jadikan y. Jadi 4x indeks bertambah 1. 3 tambah 1 jadi 4. Sekejap ya. Jadi 4 indeks tu pergi ke bawah. Macam ni. Dan 5x 2 per 2. Kalau tak ada x, akan ada x dan tambah c. Cikgu tertinggal c. Tambah c. Jadi ini adalah pengamiran. Kita refresh balik. Jom kita tengok contoh ya. Sebelum kita buat soalan contoh, jangan lupa kita masih bergantung kepada kata kunci yang perlu kita ingat. Ini kata kunci yang kita telah belajar pada video yang kedua. Jadi jom kita tengok contoh. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O dengan halaju awal. Halaju awal 4 meter per saat. Pecutan A pecutan A zarah itu pada T saat selepas melalui O diberi A sama dengan 4 tolak 2T. So sekarang murid-murid, cikgu huraikan dulu maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi di mana kita ada fungsi A, fungsi A, lepas tu kita ada halaju awal. Halaju maksudnya V. Halaju kita 4. Kalau awal tu jangan lupa kita pergi balik kata kunci, kita tengok awal. Kalau awal bermaksud T sama dengan 0. Jadi cikgu pun letaklah V4 ni bila T sama dengan 0. Macam tu. Jadi sayang, kita terus tengok soalan A. Soalan A berbunyi, hitung halaju seketika dalam zarah apabila zarah itu T sama dengan 7. Sekarang soalan berkaitan dengan halaju, tetapi kita ada fungsi A. Jadi A nak pergi ke halaju. Kita buat susunan balik. Kita nak ikut susunan di mana S, V, A. A pergi ke halaju, kita integrate. Ataupun kita kamerkan. Seperti ini. Cikgu ambil A1. Jadi kita ada A sama dengan 4 tolak 2T. Jadi bila kita integrate, kita akan dapat V. Di mana 4T tolak 2T 2 per 2. Jadi kat sini kita boleh potong yang mana kita boleh potong lah. Kita ringkaskan. Dan kita akan dapat di sini V sama dengan 4T tolak T
T kuasa 2. Sorry, cikgu tertinggal tambah C. Okey, jangan lupa kita kena letak tambah C. Okey, murid-murid, sekarang kita tak boleh cari halaju walaupun dia dah bagi T sama dengan 7. Okey, kenapa kita tak dapat cari halaju? Sebab kita nak cari nilai C dahulu. Okey, dah dapat nilai C, baru kita boleh cari halaju. Jadi murid-murid, macam mana kita nak cari nilai C? Kita menggunakan maklumat yang telah diberi pada maklumat asal tu, di mana apabila V sama dengan 4, T adalah kosong. Jadi kita masukkan dalam persamaan halaju yang kita baru dapat tadi. 4 sama dengan 4 kosong tolak kosong kuasa 2 tambah C. Ini bermakna kita akan dapat C kita 4. Baru kita masukkan dalam persamaan V sama dengan 4T tolak T kuasa 2 tambah 4. Kita berjaya mencari persamaan V. Baru kita boleh cari halaju. Okey, sebab fungsi halaju sudah ada. Jadi apabila T sama dengan kosong, apabila T sama dengan 7, jadi cikgu ambil persamaan ni, kita gantikan 7 lah. V sama dengan 4, 7 tolak 7 kuasa 2 tambah 4. Okey, jadi di sini cikgu akan dapat 28 tolak 49 tambah 4. Jadi jawapan akhir kita adalah negatif 17. Okey, jadi halaju seketika zarah itu apabila T sama dengan 7 ialah negatif 17. Okey, jom kita tengok untuk A2. Okey, A2 ya. A2. Okey, dia nak halaju yang maksimum. Okey, jadi cikgu highlight kat sini. Halaju maksimum lah. Halaju maksimum. Apakah kita punya keyword? Okey, kita tengok balik dekat keyword kita, kata kunci. Halaju yang minimum atau maksimum, okey, mesti A sama dengan kosong. Okey, A sama dengan kosong. Okey, kita pergi semula ke soalan. Okey, halaju maksimum adalah A sama dengan kosong. Okey, soalan sekarang dia nak cari halaju maksimum. Okey, jadi kita nak cari halaju kena ada masa. Jadi kena ada T lah. Jadi kita selesaikan dulu A sama dengan kosong. Okey, apabila sama dengan A sama dengan kosong, A kita tadi adalah sini ya. A kita tadi adalah 4 tolak 2T sama dengan kosong. Negatif 2T sama dengan negatif 4, automatik kita akan dapat T sama dengan negatif 4 bahagi negatif 2, kita akan dapat 2. Jadi bila dah tahu T sama dengan 2, baru kita masukkan fungsi halaju tadi. Tambah 4, kita gantikan bila T sama dengan 2. Jadi kita akan dapat seperti ini. Okey, 8 tolak 4 tambah 4 dan kita akan dapat halaju kita adalah 8. Okey, jadi kita selesai untuk soalan A. Okey, jom kita tengok contoh B. Jadi cikgu padam ya. Okey, kita terus pergi contoh B. Okey, contoh B. Okey, cikgu tulis balik. Okey, kita punya V tadi adalah apalah V ya cikgu tadi? 4T tolak T kuasa 2 tambah 4. Okey, ni V cikgu tadi. Okey, murid-murid, cek balik betul ke? Okey, betul. Okey, so sekarang kita tengok soalan B. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi T dalam masa saat apabila halaju seketika itu ialah 7. Okey, halaju seketika adalah 7. Jadi kita nak cari T. Okey, jadi cikgu salin balik kita punya fungsi halaju. Fungsi halaju kita adalah V sama dengan 4T tolak T kuasa 2 tambah 4. Disebabkan 7 ni adalah halaju sama dengan 7, kita gantikan 7 di sini. Kita akan dapat macam ni lah. Okey, jadi kita nak cari T, kita menggunakan kaedah factorize. Okey, faktorkan. Jadi kita jadikan dulu persamaan kuadratik. Okey, dalam bentuk am. Okey, kita bawa semua ke kiri. Okey, 7 tolak 4 kita akan dapat 3. Begitu. Jadi baru kita boleh faktor.
Okey, kita boleh faktor di mana T31 tolak-tolak. Jadi kita akan dapat T sama dengan 1 atau T sama dengan 3. Beginilah contoh soalan di mana yang diberi fungsi pecutan, kita perlu cari fungsi hal laju dan kita perlu kamerkan. Baru kita dapat fungsi hal laju. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk bahagian yang kedua, menentukan dan mentafsir sesaran seketika suatu zarah daripada fungsi hal laju dan fungsi pecutan. So sekarang kita nak mentafsir sesaran pula. Sekiranya diberi hal laju dan diberi pecutan. Jadi seperti biasalah kita ikut balik SVA. Ingat kalau diberi pecutan nak cari hal laju, kita kamerkan satu kali. Kita integrate satu kali. Tetapi kalaulah diberi pecutan, untuk cari sesaran, jadi kita pergi ke cari V dulu, and then daripada V kita dapat S. Jadi kita integrate dua kali. Jadi kalaulah S dengan V sahaja diberi fungsi V untuk mencari sesaran, kita bergerak satu je, sekali je kita integrate. Jadi kat sini ini kamu boleh rujuklah buku teks muka surat 269. Jom kita tengok contoh soalan yang berkaitan. Jadi seperti biasa sayang, kata kunci masih kita gunakan kata kunci yang sama. Jadi kamu perlu berdampingan dengan kata kunci ini. Seterusnya kita tengok contoh soalan nombor 2. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O dengan halaju 12 meter per saat. Pecutannya A pada masa T saat selepas melalui O diberi A tolak 42T. Jadi di sini kita tengok satu garis lurus melalui titik tetap O dengan halaju 12. Jadi kat sini kita buat tulis sinilah halaju sama dengan 12. Dia kata melalui titik tetap O. Dengan halajunya 12. Jadi cikgu tengok balik. Melalui titik tetap O, kita tahu S memang kosong lah. Tak apa, kita tengok dulu apa soalan-soalan yang seterusnya. Jadi seterusnya murid, tentukan sesaran seketika dalam zarah itu dari O. Apabila T sama dengan kosong. Apabila T sama dengan 3. Jadi kita nak cari sesaran daripada A. Dekat sini kita perlu integrate dua kali. Jadi cikgu tunjukkan macam mana cara kita nak buat. Untuk A1. Diberi pecutan adalah 4 tolak 2T. Cikgu cari V dulu. Ingat susunan kita adalah SVA. A pergi ke V dulu, di mana integrate kita akan dapat 4T tolak 2T 2 per 2 tambah C. Jangan lupa kita tulis tambah C. Jadi di sini murid-murid, cikgu boleh ringkaskan dahulu ni, kita boleh potong. Seterusnya cikgu ringkaskan di mana V sama dengan 4T tolak T kuasa 2 tambah C. Begitu ya. Jadi di sini kan, lepas itu, kita ambil maklumat yang seterusnya sebab kita nak cari C ni. Kita nak cari C. Jadi kalau kita nak cari C, kita fokus kepada ini. Kita tahu V kita adalah 12 bila T sama dengan kosong. Jadi baru kita gantikan dalam persamaan untuk mencari C. 12 sama dengan 4 darab kosong tolak kosong kuasa 2 tambah C. Ini bermakna, kita akan dapat C sama dengan 12. Baru kita letak balik fungsi halaju adalah 4T tolak T kuasa 2 tambah 12. Begitu. Jadi kita berjaya mencari fungsi V.
Tetapi sekarang soalan nak sesaran. Okey, bila nak sesaran, kita kena integrate ataupun kamerkan lagi sekali. Okey, automatik untuk cari S adalah okey, kita kamerkan, kita akan dapat 4T2/2 tolak T3/3 tambah 12T tambah C. Macam tu. Jadi kat sini cikgu ringkaskan dulu di mana 2T/2 tolak T3/3 tambah 12T tambah C. Begini murid-murid. Jadi macam mana ni kita nak cari C? Jadi kita kena andaikan lah, dia tak bagi apa-apa maklumat dah. Okey, jadi kita andaikan. Okey, kita andaikan. Okey, andaikan apabila T sama dengan kosong. Okey, bila T sama dengan kosong, mesti sesaran kosong. Okey. Okey, bila T sama dengan kosong, mesti sesaran kosong. Tak ada, okey, bila T kosong, sesaran kosong. Okey. Okey, jadi automatik jadi kita kosongkan S. Okey, 2 kosong kuasa 2 tolak kosong kuasa 3/3 tambah 12 darab kosong tambah C. Ini bermakna C kita kosong. Okey, jadi kita akan dapat S kita adalah 2T2 tolak T3/3 tambah 12T. Okey. Jadi murid-murid barulah kita berjaya. Okey, barulah kita boleh mencari S dengan T sama dengan 3. Barulah kita boleh gantikan di mana S sama dengan 2/3 kuasa 2 tolak 3 kuasa 3/3 tambahkan dengan 12 darab 3. Begitu. Okey, jadi kita akan dapat apa di sini? Kan? Kita akan dapat, jadi kita akan dapat di sini adalah 45. Jadi kita berjaya mendapat sesaran. Okey, 45 apabila T sama dengan 3. Jadi murid-murid, okey, proses di sini memang agak panjang sebab kita nak mencari dulu fungsi sesaran. Nak cari fungsi halaju dulu. Okey, dah dapat fungsi halaju, kita integrate lagi sekali baru kita dapat fungsi sesaran. Okey. Memang panjang. Okey, untuk bahagian pengambilan. Okey, jom kita baru buat soalan A1. Jadi jom kita tengok buat soalan A2 pula. Okey, untuk soalan A2, okey, kita nak cari kita nak cari sesaran. Okey, apabila zarah itu berada dalam keadaan pegun. Okey. Okey, sesaran apabila ia berada dalam keadaan pegun. Okey, apa kita punya keyword? Okey, jadi cikgu tengok kat sini. Okey, berada di keadaan pegun sama ada dia berhenti lah. Okey, sama ada berhenti, pegun tu tak bergerak lah. Jadi kita boleh anggap inilah dia tidak bergerak, dia berhenti. Jadi kita ambil lah V sama dengan kosong. Okey. Okey, dalam keadaan pegun, jadi cikgu keluarkan V sama dengan kosong. Okey, kita nak cari sesaran. Okey, kita nak cari sesaran ni. Nak cari sesaran, cikgu masukkan rumus ataupun fungsi sesaran dahulu. Tolak T3/3. Okey, so sekarang kita takkan dapat cari sesaran kalau tak ada nilai T. Jadi nilai T tak ada. Daripada mana kita dapat nilai T? Daripada keyword tadi. V sama dengan kosong. Jadi cikgu ambil lah 4T tolak T kuasa 2 tambah 12 sama dengan kosong. Jadi cikgu ikut susunan dahulu A, B, C. Okey, cikgu susun dulu. Jangan lupa A pastikan positif. Jadi semuanya cikgu darabkan dengan negatif 1. Kita akan dapat T kuasa 2 tolak 4T tolak 12 sama dengan kosong. Jadi bila dah ringkas, bila A sama dengan kosong, baru kita faktor lah. Baru kita faktor. Kamu selalunya akan masuk dalam kalkulator kan? Okey, faktorkanlah. Kalau cikgu akan dapat sinilah. Tolak tambah. Jadi kita akan dapat T negatif 2 dan T sama dengan 6. Jadi di sini kita ada dua nilai T. Kita perlu abaikanlah di sini. Abaikan T sama dengan negatif 2 sebab masa mana ada negatif. Okay, jadi kita ambil T sama dengan 6. Okay, jadi murid-murid kita boleh dapat sesaran lah apabila T sama dengan 6. Begitu. Jadi cikgu gantikanlah sini 6.
tambah 2, 6 kuasa 2 tolak 6 kuasa 3/3. Jadi murid-murid, dekat sini kita berjaya lah dapat sesaran apabila T sama dengan 6, iaitu 72. Selesai. Okey. Okey, ini adalah contoh untuk A2. Jadi kita cuba tengok untuk soalan B. Okey, cari soalan B pula. Okey murid-murid, seterusnya untuk soalan B, cari jarak dalam meter yang dilalui oleh Zara itu pada saat yang ketujuh. Okey, pada saat yang ketujuh ni seperti begini murid. Kita kalau saat ketujuh je, nak saat ketujuh je, mesti kita cari sesaran 7 tolak sesaran bila masa je 6. Jadi kita kena ingat ni. Kalau saat ke-8 maksudnya sesaran 8 tolak sesaran 7. Okey, begitu ya. Okey, jadi begini, kita cari dulu. Okey, kita cari dulu apabila sesaran kita 7. Okey, apabila T sama dengan 7. Itu maksudnya. Okey, apabila T sama dengan 7, okey, cikgu masukkan dalam fungsi sesaran 7 tambah 2, 7 kuasa 2 tolak 7 kuasa 3/3. Okey, kat sini murid-murid, okey, kamu akan dapat 84 tambah 98 tolak dengan 1141/3. Dan seterusnya kita akan dapat 67 2/3. Okey, ini adalah sesaran apabila T sama dengan 7. Begitu. Jadi sekarang kita nak cari pula apabila T sama dengan 6. Okey, sebab kita nak 7 tolak 6. Okey, T sama dengan 6. Sesaran kita dah cari sebelum ni. Okey, apabila T sama dengan 6, sesaran kita 72. Okey, jadi kita dapatlah sesaran 72. Jadi bermaksud okey, jarak yang dilalui pada saat yang ketujuh ialah okey, apabila kita nak menolak tu S7 tolak S6, kita biasakan letak modulus sebab jarak tak boleh negatif. Begitu. Jadi S7 cikgu adalah 67 2/3 tolak dengan sesaran pada masa 6 saat adalah 72. Okey, jadi kat sini cikgu akan dapat negatif 41/3. Okey, jadi bila kita hilangkan modulus, kita akan dapat positif 41/3. Jadi berjaya. Okey, inilah contoh soalan kedua. Okey, jadi semoga dapat memberi panduan kepada kamu untuk membuat latihan-latihan dalam buku teks. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.